أحييكم بتحية الإسلام تحية طيبة مباركة من عند الله يقول الناس عادة ونقول عبادة قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق يظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون صدق الله العظيم. Alhamdulillah, marilah sama-sama kita panjatkan kesyukuran pada Allah. Allah Ta'ala masih lagi panjangkan umur kita, masih lagi diberi kesempatan sama-sama kita mengisi hidup kita ini dengan amal yang baik. Moga-moga ruang dan peluang untuk sama-sama kita beramal soleh Allah Ta'ala berikan sampai ke akhir hayat kita insya-Allah. Alhamdulillah hari ini Allah Ta'ala beri ruang kita nak sambung perbincangan kita, tadabbur kita dan kita masih lagi dalam juzuk yang ke-27. Kita akan masuk juzuk yang ke-27 kan? Kita akan masuk juzuk 26 lepas ni. Dan kita nak habiskan dulu surah At-Tur, di mana surah At-Tur kita akan sambung ada bercerita tentang azab-azab yang ditimpakan kepada orang-orang yang zalim, di mana kita akan sambung pada ayat yang ke-44 dan seterusnya surah At-Tur. Okey. Jom kita sambung perbincangan surah At-Tur kita. Firman Allah Subhanahu wa taala, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وَإِنْ يَرَوْا كِسْفًا مِنَ السَّمَاءِ سَاقِطًا يَقُولُوا سَحَابٌ مَرْكُومٌ فَذَرْهُمْ حَتَّى يُلَاقُوا يَوْمَهُمُ الَّذِي فِيهِ يُصْعَقُونَ يَوْمَ لَا يُغْنِي عَنْهُمْ كَيْدُهُمْ شَيْئًا وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ وَإِنَّ لِلَّذِينَ ظَلَمُوا عَذَابًا دُونَ ذَلِكَ وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ وَاصْبِرْ لِحُكْمِ رَبِّكَ فَإِنَّكَ بِأَعْيُنِنَا وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ حِينَ تَقُومُ وَمِنَ اللَّيْلِ فَسَبِّحْ وَإِدْبَارَ النُّجُومِ. Allah Subhanahu wa taala berfirman menceritakan bagaimana keadaan orang-orang yang kufur pada Allah Subhanahu wa taala di kalangan orang-orang yang musyrik yang menolak dakwah Nabi. Bagaimana jika mereka melihat sebahagian daripada langit gugur, mereka akan mengatakan itu adalah awan yang bertindih-tindih. Maka biarkanlah mereka hingga mereka menemui hari yang dijanjikan kepada mereka, yang pada hari itu mereka dibinasakan. Iaitu hari ketika mana tidak berguna bagi mereka sedikit pun tipu daya mereka dan mereka tidak ditolong. Sesungguhnya untuk orang-orang yang zalim ada azab selain itu, tetapi kebanyakan mereka tidak mengetahui. Dan bersabarlah dalam menunggu ketetapan Tuhanmu, maka sesungguhnya kamu berada dalam penglihatan kami, dan bertasbihlah kepadanya pada beberapa saat di malam hari dan di waktu terbenam bintang-bintang, yakni di waktu fajar. Jadi kita tengok sedikit bagaimana penutup kepada surah At-Tur. Allah Ta'ala menceritakan bagaimana orang-orang musyrik ini, iaitu mereka-mereka yang membangkang, yang menolak kebenaran yang datang daripada Allah Subhanahu wa taala. Kalaulah mereka melihat sebahagian daripada langit menimpa mereka, yang gugur menimpa mereka, dengannya mereka diazab kerana mereka tidak mempercayai dan tidak meyakini. Bahkan mereka kata pula itu adalah awan yang bertindih-tindih, yakni yang bertumpuk-tumpuk. Jadi mereka ini ingkar sampai ke mati. Ingkar sampai ke mati. Dan kita lihat bagaimana Allah Subhanahu wa taala menceritakan, maka biarkanlah mereka. Maka Allah Taala ajarkan, katakanlah ataupun bagi motivasi secara tak langsung kepada Nabi, supaya biarkanlah apa yang mereka nak katakan, hinggalah mereka menemui hari yang dijanjikan kepada mereka, yang pada hari itu mereka dibinasakan. Hari yang dimaksudkan ialah hari kiamat. Apakah itu hari kiamat? Hari yang mana yaumala yughni anhum kaiduhum syai'a, hari ketika tidak berguna lagi apa yang mereka cuba rancang, tipu daya mereka sedikit pun. Jadi ini
yang merupakan kita kata azab yang pasti mereka akan lalui. Kalaupun mungkin ada di kalangan orang-orang yang terlepas azab di dunia, tapi dia tidak akan terlepas daripada azab hari akhirat. Yang azab hari akhirat itu tak ada siapa yang boleh mengelak, yang cuba melarikan diri daripadanya. Maksudnya tipu daya dan perancangan mereka yang mereka lancarkan di dunia sama sekali tidak akan memberikan manfaat kepada mereka dan tidak pula memberikan keuntungan pada hari kiamat kelak. Ini berkaitan dengan hakikat hari kiamat yang mereka tidak boleh orang kata selamatkan diri daripadanya walaupun mungkin pelbagai perancangan ataupun kita kata makar ataupun kita kata tipu daya yang mereka cuba buat. Okey. Jadi ini adalah sebenarnya ejekan-ejekan mereka tadi. Ejekan mereka menganggap alah tak ada apa-apa pun, itu awal je. Jadi inilah yang gambaran kepada mereka-mereka orang musyrik yang dibutakan hati mereka sehingga mereka tak tahu bahawa mereka akan dibinasakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi Allah Taala suruh Nabi tenang, biarkan kan. Dan ada yang kaitkan dengan fadharhum tadi, fadharhum hatta yulaqu yawmahum alladhi fihi yus'aqun tadi, iaitu bagaimana Allah Subhanahu Wa Taala menyuruh Nabi sallallahu alaihi wasallam membiarkan mereka dengan urusan yang mereka sukai, jangan ambil peduli sehingga nanti datang hari yang dijanjikan berupa pembalasan atas kejahatan mereka. Jadi ada yang kaitkan pula dengan azab dunia lagi. Contohnya berkaitan dengan perang Badar Al-Kubra. Okey. Kalaulah sebelum itu, saya pernah cerita hari itu bagaimana Abdullah bin Mas'ud cerita kisah Nabi SAW yang pernah diletakkan perut unta yang busuk di belakang Nabi. Kan? Jadi kemudian Nabi bangun berdoa dan Nabi berdoa agar Allah Ta'ala turunkan bala bencana pada mereka. Nabi sebut nama seorang-seorang dalam doa tu. Yang kata Abdullah bin Mas'ud, dia menjadi saksi nama-nama yang Nabi sebut dalam doa tadi, mereka itu binasa semasa perang Badar Al-Kubra. Jadi tunggulah ini sama ada tadi pandangan yang pertama tadi kata tunggulah itu iaitu mereka akan hadapi azab akhirat. Yang keduanya ada juga berkaitan dengan azab dunia yang akan mereka terima semasa di dunia lagi. Jadi kita tengoklah ada dua lah situ sama ada azab dunia ataupun azab hari akhirat. Yang pasti azab hari akhirat orang-orang yang kufur pada Allah akan diseksa dengan seksaan yang sangat-sangat dahsyat yang akan menghilangkan akal kerana melampau kerasnya mereka itu. Itulah hari yang tidak berguna lagi bagi mereka tipu daya. Musuhi Nabi SAW seperti yang mereka lakukan dulu di dunia dan tidak pula mereka ditolong untuk menolak seksaan Allah pada hari akhirat. Yaumala yughni anhum kaiduhum syai'a walahum yunsarun, iaitu hari ketika tidak berguna bagi mereka sedikit pun tipu daya mereka dan tidak pula mereka ditolong. Wa inna lilladzina zalamu adzaban duna dzalika walakinna aktsarahum la ya'lamun. Kalau kita tengok pada ayat ini, Allah Taala menyatakan dan sesungguhnya bagi orang-orang yang zalim siksaan yang selain daripada itu, tetapi kebanyakan mereka tidak mengetahui. Jadi sesungguhnya orang-orang musyrikin yang mengenai diri mereka sendiri. Apa maksud mengenai diri mereka sendiri? Mereka still juga kufur. Walaupun petunjuk telah datang pada mereka. Still berbuat maksiat. Still derhaka terhadap Allah. Maka akan disediakan bagi mereka siksaan. Kalau dalam konteks siksaan yang pernah berlaku di dunia pada zaman musyrikin Mekah dulu, iaitu mereka diturunkan bala bencana kemarau. Kemarau yang sampai peringkat mereka tak cukup makan. Ini yang dikaitkan dengan doa Nabi tadi, sebab dalam doa semasa Nabi letak perut unta tu, Nabi kata supaya Allah Ta'ala turunkan bala bencana kepada musyrikin sebagaimana diturunkan pada zaman Nabi Yusuf AS. Turun kemarau. Kemarau yang dahsyat sampai mereka tak ada makanan. Terpaksa makan bangkai-bangkai. Ini yang disebut bahawa kemarau selama 7 tahun di Mekah sebelum berlakunya perang Badar. Kira-kira 2 tahun sudah hijrah. Tapi kebanyakan mereka tak tahu apa yang akan berlaku mengenai azab Allah dan apa yang dijanjikan Allah kepada mereka di dunia dan juga di akhirat. Kalau kita tengok tentang ayat Allah daripada surah As-Sajdah, ayat 21, walanuziqannahum minal azabil adna dunal azabil akbari la'allahum yarji'un. Bagaimana
Allah Ta'ala menyatakan, dan pasti kami, kata Allah, akan timpakan mereka itu dengan jenis siksaan dunia sebelum siksaan yang besar di akhirat. Mudah-mudahan mereka mahu kembali, yakni bertaubat. Jadi nak ceritanya, ada kebanyakan ataupun kita kata lihat kalau kaum-kaum terdahulu terutamanya, ada juga di kalangan kemudiannya, yang mana mereka sebelum Allah Ta'ala azab di akhirat, di dunia pun Allah Ta'ala tunjuk juga. Dan sebenarnya azab yang dikenakan kepada orang-orang kafir ini, di samping sesuai dengan membalas kejahatan mereka, tapi kita kata pada masa yang sama secara tak langsung ia menjadi peringatan, pengajaran, pengiktibaran kepada kita sebagai orang yang terkemudian. Kemudiannya, Allah Subhanahu wa taala menceritakan, wasbir li hukmi rabbika fa innaka bi'ayunina wasabbih bihamdi rabbika hina taqum. Dan bersabarlah dalam menunggu ketetapan Tuhanmu, maka sesungguhnya engkau dalam pengawasan kami, dan bertasbihlah memuji Tuhanmu semasa kamu bangun. Okey. Ini ada beberapa perbahasan lah yang boleh kita lihat. Allah Ta'ala suruh Nabi SAW bersabar menghadapi qada Tuhan dan ketetapannya dalam menjalankan tugas-tugas kerasulan. Kerana Nabi SAW akan sentiasa berada dalam pengawasan Allah. Walaupun Nabi berhadapan dengan kesukaran, kepayahan. Tetapi yakin dan percayalah Allah Subhanahu Wa Taala sentiasa mengawasi Nabi SAW. Maka kisah ini juga boleh menjadi iktibar, pengajaran dan motivasi pada kita. Kita kadang-kadang melaksanakan tugas-tugas dakwah, meneruskan sebahagian daripada tugas-tugas kenabian ini setelah Nabi SAW wafat, maka pasti dan pasti kita akan berhadapan dengan cabaran. Cuma mungkin cabaran kita berbeza, ujian kita berbeza. Tetapi jalan itu tak dapat tidak akan akan dilalui. Ini suatu sunnah dalam perjuangan. Lepas tu kalau kita masih ingat, tuan-tuan ibu ayah sekalian, dalam surah Luqman ada ayat-ayat ataupun Luqman menasihati anaknya. Dalam senarai nasihat Luqman tu cerita dengan jangan syirik, kan, berterima kasih pada mak ayah, kan. Kemudiannya ada sentuh tentang nilai muraqabah. Luqman pesan tentang solat, dan lepas tu Luqman pesan supaya anak dia melaksanakan tugasan amar ma'ruf nahi munkar, kan, suruh yang ma'ruf, cegah yang munkar, kan, suruh yang ma'ruf, cegah yang munkar. Jadi kalau kita tengok, ini satu tanggungjawab juga yang terpikul di atas bahu kita semua. Walaupun kita kata kita ni latar belakang yang pelbagai, tapi sebenarnya tugas mengajak orang buat benda baik, cegah benda mungkar ni tanggungjawab kita bersama. Jadi sebab Nabi pun sebut, man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi fa in lam yastati' fa bilisanihi fa in lam yastati' fa biqalbihi wa dzalika dhaful iman, kan. Siapa yang kita kata siapa yang melihat kemungkaran, hendaklah dia mencegah dengan tangannya. Siapa yang kita kata melihat kemungkaran, hendaklah mencegah dengan tangan. Kalau dia tak mampu dengan lisan, kalau tak mampu dengan hati, itu selemah-lemah iman. Jadi hadis ini secara tak langsung beri gambaran pada kita, mencegah kemungkaran ini suatu kewajipan. Walaupun selemah-lemah kita ni kena cegah dengan hati, iaitu kita tidak redha dan tidak suka dengan kemungkaran. Dia tak boleh tiba-tiba kemungkaran kita rasa seronok dan kita rasa suka. Ini masalah pada iman. Okey, jadi itu tanggungjawab. Tetapi tak dapat tidak apabila kita menyebut tentang amar ma'ruf nahi munkar, jalan yang perlu kita lalui ialah jalan kesabaran. Jalan kesabaran, sebagaimana yang saya sebut tadi, Luqman suruh anak dia suruh orang buat benda baik, cegah benda munkar. Kemudian dia kata wasbir ala ma asabak, dan bersabarlah di atas apa yang akan menimpa kamu. Jadi menandakan pada kita itulah suatu sunnah yang akan dilalui oleh sesiapa saja yang melaksanakan tugas-tugas amar ma'ruf nahi munkar. Akan ada ujian, dan bila akan ada ujian maka kena hadapi dengan kesabaran. Jadi Allah Ta'ala suruh Nabi SAW juga bersabar. Bersabar di atas apa yang
apa yang akan menimpa, pada masa yang sama Allah Ta'ala beri jaminan Allah Ta'ala akan menjaga Nabi. Maka kita pun tuan-tuan, bila kita melaksanakan satu perintah Allah walaupun berhadapan dengan cabaran, keyakinan yang kita kena ada ialah Allah Ta'ala akan jaga kita. Allah Ta'ala sentiasa akan mengawasi kita. Jadi walaupun nampak macam ada ancaman, tapi Allah yang akan memelihara kita. Jadi Allah Subhanahu Wa Ta'ala suruh lagi. Suruh apa? Wasabbih bihamdi rabbika hina taqum. Dan bertasbihlah dengan memuji Tuhanmu ketika kamu bangun berdiri. Kan? Kata Ad-Dhahak, maksudnya berdiri di sini berangkat menunaikan salat. Jadi ada yang kaitkan wasabbih bihamdi rabbika hina taqum ni ialah bangun nak solat. Kan? Jadi contohnya Allah kata tadi ni, maksudnya berangkat menunaikan salat, iaitu bacalah subhanakallahumma bihamdika wa tabarakasmuka wa ta'ala jadduka wa la ilaha ghairuk. Maha suci engkau ya Allah, segala puji hanya bagimu, maha suci namamu dan maha tinggi kemuliaanmu, tiada Tuhan yang berhak diibadahi selain engkau. Okey. Hal yang sama juga diriwayatkan daripada Ar-Rabi' bin Anas dan Abdul Rahman bin Zaid bin Aslam serta yang lainnya. Dan diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam kitab sahihnya daripada Umar bahawasanya dia pernah mengucapkan hal tersebut pada permulaan awal salat. Dan diriwayatkan pula oleh Ahmad dan juga para penulis kitab Sunan daripada Abu Sa'id serta yang lainnya daripada Nabi SAW bahawasanya baginda pernah mengucapkan hal tersebut. Sebut apa? Nak salat baca subhanakallahumma bihamdika wa tabarakasmuka wa ta'ala jadduka wa la ilaha ghairuk. Ini antara zikir yang boleh kita amalkan masa bangun nak solat. So itu satu. Okey. Masih lagi berkaitan dengan ayat wasabbih bihamdi rabbika hina taqum. Dan bertasbihlah dengan memuji Tuhanmu ketika kamu bangun berdiri. Apa maksudnya di sini? Kan? Kata Abu Jauza, dia kata yakni bangun tidur daripada tempat tidur. Okey, maksudnya dia kata masa kita bangun tidur daripada tempat tidur kita tu pagi-pagi tu, maka bertasbihlah pada Allah. Ini juga menjadi pilihan bagi Ibn Jarir. Pendapat tersebut diperkuatkan lagi dengan apa yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad daripada Nabi SAW. Nabi bersabda, barang siapa yang terjaga daripada tidur malam hari, kemudian dia mengucapkan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa ala kulli syai'in qadir, subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar, wala haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Wala quwwata illa billah. Okey. Jadi kalau kita tengok zikir ni, zikir yang biasa kita baca bila? Biasa kita baca lepas solat. Kan, lepas solat ni kan. Jadi maksudnya kita tahulah zikir ni mudah. Cumanya bila dia nak dikaitkan dengan hadis tadi, hadis yang diriwayatkan Imam Ahmad tadi, apa kata lepas ni kita upgrade sikit. Kita dah baca dah lepas solat, bagus dah. Cumanya kalau tengok daripada hadis tadi, Nabi anjurkan pada kita barang siapa yang jaga daripada tidur malam hari, kemudian dia ucapkan yang ni. Samping kita duk baca alhamdulillahillazi ahyana ba'da ma amatana semua tu. Okey, lepas ni kita upgrade sikit, boleh tambah sebagaimana yang kita pelajari daripada hadis tadi, iaitu la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir, subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar, wa la haula wa la quwwata illa billah. So lepas ni boleh tambah sikit. Di samping kita dah baca dah doa bangun tidur dan sebagainya. Dan disebut, dan setelah itu membaca apa? Rabbighfirli. Kita minta wahai Tuhanku, ampunilah aku. So ini sebagai tambahan lah amalan yang boleh kita buat apabila kita bangun tidur. Atau Rasulullah SAW bersabda, kemudian berdoa maka akan dikabulkan baginya. Jika mahu hendaklah dia berwuduk lalu mengerjakan solat, maka solatnya akan diterima. So kalau tengok pada sambungan riwayat ini menceritakan bahawa bangun daripada tidur setelah kita baca yang tadi tu, maka kita juga dianjurkan untuk berdoa. Tapi kalau mampu lagi untuk solat, lagi-lagi baguslah. Ambil wuduk dan juga mengerjakan solat, maka solat itu akan diterima. Okey.
Hadis tersebut juga diriwayatkan oleh Imam Bukhari dalam kitab sahihnya dan juga para penulis kitab sunan. Okey. Masih lagi wasabbih bihamdi rabbika hina taqum, dan bertasbihlah dengan memuji Tuhanmu ketika kamu bangun. Ibnu Abi Najih menceritakan daripada Mujahid, dia mengatakan bahawa iaitu daripada setiap duduknya. Satu pandangan lagi maksud wasabbih bihamdi rabbika hina taqum ni setiap kali daripada duduk nak bangun tu kita baca. Tambah sikit bertasbih memuji Allah. Kan? Jadi kita tengok inilah yang disebut tentang tasbih ketika bangun. So paling tidak kita dah nampak tadi kan, sama ada bangun solat. Yang pertama tadi, pandangan pertama bangun solat. Pandangan yang kedua bangun tidur pagi-pagi tu. Dan yang ketiga ni tak kira lah masa kita duduk nak bangun kan. Ni duduk ni tengah nak bangun sekejap, kita akan tengok berkaitan dengan tasbih ini juga dianjurkan untuk kita. Okey, kita tengok dalam riwayat, saya tengok jap. Tasbih. Abu Ishaq Abu Ashab. Okey, dia kata apa? Jika seorang nak bangun daripada duduknya, dia mengucapkan subhanakallahumma wa bihamdika. Sikit je. Subhanakallahumma wa bihamdika. Maha suci engkau ya Allah, segala puji hanya milikmu. Dan telah banyak hadis yang diriwayatkan dengan sanadnya melalui beberapa jalan yang sebahagian memperkuatkan sebahagian yang lain. Di antara hadis tersebut, hadis Ibnu Juraij dari Suhail bin Abi Saleh dari ayahnya daripada Abu Hurairah, di mana Nabi SAW sebut. Ini hadis tentang apa? Hadis tentang tasbih kafarah. Okey. Barang siapa duduk di suatu tempat yang di dalamnya banyak mengandungi benda yang sia-sia. Benda yang sia-sia. Lalu sebelum dia berdiri di tempat duduknya, dia mengucapkan subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kan? Maha suci engkau ya Allah, segala puji hanya bagimu, aku bersaksi bahawa tidak ada Tuhan yang berhak diibadahi selain engkau. Aku mohon ampunan kepadamu dan bertaubat padamu, melainkan Allah Ta'ala akan beri ampunan kepadanya selama dia berada di tempat tersebut. Okey, ini hadis. Bila sebut tasbih, ada juga berkaitan dengan tasbih kafarah. Dalam tasbih kafarah tu ada subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Adanya tasbih, adanya tahmid, adanya istighfar. Jadi tasbih kafarah ni sangat-sangat dianjurkan lah. Kalau tengok pada hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah tadi, Nabi kata kalau kita duduk dalam satu majlis yang kita kata yang lara, kan, mungkin kali terselitlah benda lara, kita sembang-sembang kan. Ni apa dia, ibu ayah sekalian, ni dah boleh makan kat kedai ni kan. Siapa yang dos kedua lepas 14 hari kan. Tapi nampak macam tak ramai orang berani kan. Ada orang yang mungkin ayah-ayah kan dah ketar kaki lama dah nak pergi minum teh tarik kat kedai ni. Bukan tak ada kat rumah, tapi jenis biasa macam tu kan. Jadi lepas ni antara benda yang boleh kita buat lepas habis nak bangun daripada kedai mamak tempat lepak tu kan, cuba baca subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kalau masih ingat kita bincang isu ini masa perbahasan surah An-Nasr dulu, idza jaa nasrullahi wal fath tadi kan. Ada juga dibahas tentang hadis ni. Cumanya kita biasa apa? Kita biasa ni tasbih kafarah bila? Tasbih kafarah ni kita duduk biasa dekat majlis-majlis baik. Kan? Lepas kelas, lepas majlis ceramah, lepas program-program yang baik, kita baca tasbih kafarah sebelum kita bangun. Tak salah, betul. Memanglah sebab kadang-kadang tu pun terselit salah dan silap. Cumanya lepas ni kita tambah lagi ibu ayah sekalian. Tasbih kafarah ni bukan kata majlis dekat majlis ilmu dekat masjid je. Lepas-lepas ni mana-mana majlis. Yang Nabi kata tadi, kalaulah dalam tempat tadi banyak mengandungi kesia-siaan, benda yang sia-sia. Lalu sebelum dia berdiri daripada tempat tu, dia baca subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik, maka Allah Ta'ala akan beri ampunan kepadanya selama dia berada di tempat tersebut. Jadi nak ceritanya besarnya nilai yang tasbih kafarah. Kan? Jadi lepas ni kita pun boleh buat, jangan tunggu hanya majlis-majlis rasmi ataupun dekat program-program masjid ataupun kelas-kelas saja. Lepas ni apa-apa kat rumah kan, baca-bacalah, kita lazimi tasbih kafarah. Lepas ni gitulah.
Pergi kedai, lepas minum bersembang-sembang apa. Jom sebelum kita bangun pada hari ini, sama-sama kita membaca tasbih kafarah. Kita membaca kan. Tapi kawan kita akan terkejut lah. Lain macam lepas PKP ni kan. Lain macam je ni kan. Risau-risau takut 2 kali Jumaat lagi ni kan. Istilah orang dulu kan. Bila tengok pelik sikit, mulalah kan. Tapi nak ceritanya sebenarnya, tasbih kafarah ni kita kena lebar luaskan lagi. Jangan hanya tertentu pada majlis-majlis tertentu sahaja. Okey, sekejap tuan. Minum sekejap. Demikian pula hadis yang diriwayatkan oleh At-Tirmizi dengan lafaz darinya. Okey, hadis riwayat. Okey, masih lagi tentang riwayat. Okey, hadis yang pula. Dalam sebuah hadis, Rasulullah SAW telah bersabda pada akhir umurnya, Nabi kata, jika hendak berdiri daripada majlis, ucapkanlah subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. So, ini majlis yang disebut lebih umum lah kan. Jadi siapa-siapa yang nak berdiri daripada majlis, maka bacalah tasbih kafarah tadi. Jadi kemudian ada seorang yang berkata, wahai Rasulullah, sesungguhnya engkau telah mengucapkan sesuatu yang tak pernah engkau ucap sebelumnya. Maka Nabi jawab, ucapan itu sebagai kafarah penebus atas apa yang telah terjadi dalam majlis tadi. Dalam majlis kan kita pun ada salah silap kan. Sama ada yang menyampaikan ataupun yang mendengar kan. Jadi masing-masing kita ada mungkin kekurangan. Cuma yang kita harapkan bahawa dengan tasbih kafarah tadi, maka ia menyelamatkan ataupun membersihkan, menghapuskan salah dan silap kita semasa kita berada dalam majlis tadi. Okey. Adapun berkaitan dengan wa'idbarun nujum dan pada waktu terbenam bintang-bintang. Jadi apakah yang dikaitkan dengan terbenam bintang-bintang ini? Iaitu dengan arti kata lain, bertasbihlah kepada Allah dalam sembahyang malam atau berzikir dan membaca Quran semasa orang sedang nyenyak tidur. Kerana beribadah pada waktu tengah malam itu adalah paling berat dirasakan pada diri seorang dan paling jauh daripada mempunyai sifat riak. Dimaksudkan waktu bertasbih di sebelah malam hari itu adalah dikatakan ianya sembahyang maghrib dan isyak. Dan dimaksudkan waktu terbenam bintang-bintang pula ialah pagi-pagi sembahyang fajar ataupun subuh. Demikian diriwayatkan oleh Umar, Ali, Abu Hurairah dan Al-Hasan radhiyallahu anhu ajma'in. Okey. Kalau kita tengok dari sudut bandingan, antaranya surah Al-Isra ayat 79, wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan laka asa an yab'atsaka rabbuka maqaman mahmuda, dan pada sebahagian malam hendaklah engkau berjaga, yakni sembahyang tengah malam sebagai satu tambahan untuk engkau, mudah-mudahan Tuhan engkau mengangkat engkau ke tingkat yang terpuji. Jadi satu pandangan mengatakan ianya berkaitan dengan solat malam. Ada yang kaitkan juga ia adalah waktu fajar, waktu pagi, waktu subuh dah kan. Jadi huraian masalah ini disebut dalam hadis Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, iaitu yang dikaitkan dengan masa wa'idbarun nujum ini, yakni 2 rakaat sebelum solat subuh. Kerana 2 rakaat tersebut disyariatkan pada saat bintang-bintang terbenam, iaitu ketika mana bintang-bintang itu menghilang. Dalam kitab Sahih Bukhari Muslim, ditegaskan daripada Aisyah radhiyallahu anha, dia berkata Rasulullah SAW tidaklah melihara suatu amalan yang sunnah melebihi solat 2 rakaat sebelum solat subuh. Nak cerita dalam hadis ini bahawa ini antara ibadah yang kita kata Nabi sangat-sangat jaga, iaitu solat sunat 2 rakaat sebelum kita sembahyang subuh. Kan? Nabi SAW bersabda, raka'atal fajri khairun minad dunya wa ma fiha, 2 rakaat sebelum solat subuh lebih baik daripada dunia dan seisinya. Jadi sebenarnya berkaitan dengan kelebihan solat sunat 2 rakaat sebelum subuh tu banyaklah. Cumanya kita ni biasanya 2 rakaat sebelum subuh ni duk buat bila pergi masjid. Sebahagian kita lah. Tapi buaya sekalian ni musim-musim tak boleh pergi masjid, walaupun kita dah bangun awal kan, kita solat juga 2 rakaat.
Kalaupun dah terlewat sikit pun, tapi taklah habis waktu kan, kita semayang. Kan? Tak ada masalah. Bahkan dalam riwayat yang lain disebut tentang kalaupun kita ni dah biasa jaga solat subuh, solat sunat subuh, tiba-tiba satu hari terlewat bangun, tak apalah, dah terlewat, cepat-cepat semayang subuh. Dan kita masih lagi boleh ganti solat sunat subuh kita tadi selepas semayang subuh. Bukanlah kita niat solat ba'diyah. Tapi kita kata ada ruang ganti balik yang kita tertinggal tadi. Ada pandangan kata sebab kita dah biasa melazimi. Jadi buaya sekalian, lepas ni kalau yang biasa menjaga, alhamdulillah teruskan. Siapa yang tak biasa jaga, kita pakat-pakat jaga lepas ni. 2 rakaat sekejap je sebelum sembahyang subuh tu. Subuh tu pun 2 rakaat je. Tapi kat rumah ni tak ada datang masjid surau contohnya, dah bangun sebelum sembahyang subuh, jagalah solat sunat 2 rakaat sebelum subuh, kerana kelebihan yang sangat besar bagaimana digambarkan oleh Nabi SAW. Jadi itu sedikit sebanyak yang boleh kita lihat berkaitan dengan penghujung ataupun penutup surah At-Tur. Okey, jom kita pergi surah baru. Surah baru yang berada dalam juzuk yang ke-26. Jom kita patah ke depan, atau kita kata ke juzuk 26, iaitu surah Az-Zariyat. Jom kita tengok. Okey, mari kita tengok surah Az-Zariyat. Okey, dah buka sekejap saya nak tengok ni sikit, latar belakang ni sikit, mungkin kita boleh kongsi sikit berkaitan dengan surah ini. Okey, surah Az-Zariyat. Kalau kita tengok berkaitan dengan surah Az-Zariyat ini, dia juga termasuk dalam kita kata kategori surah Makkiyah. Surah Makkiyah. Apa itu surah Makkiyah? Sebagaimana kita sedia maklumlah, iaitu surah yang diturunkan di Makkah ataupun kita kata sebelum berlakunya peristiwa hijrah. Okey. Kalau kita tengok berkaitan dengan bilangan ayat, bilangan ayat surah Az-Zariyat ini, dia ada 60 ayat. 60 ayat. Adapun berkaitan dengan surah Az-Zariyat ini juga, surah ini dari sudut kedudukannya ialah kedudukan yang ke-51. Kedudukan yang ke-51. Kalau kita tengok berkaitan dengan perkara-perkara yang terdapat dalam surah Az-Zariyat ini, antaranya ialah menyentuh persoalan keimanan. Confirmlah sebab dia surah Makkiyah, dia mesti menyentuh tentang akidah. Keimanan, bagaimana keadaan orang beriman dalam syurga sebagai balasan ketaatan bagi orang bertakwa, kan? Ada berkaitan dengan manusia dan jin, kenapa kita dijadikan, dan ada sentuh tentang Allah sebagai pemberi rezeki, ada cerita tentang balasan hari akhirat nanti, ada berkaitan dengan neraka bagi orang-orang yang kafir. Dan di sana ada berkaitan dengan hukum, kan? Larangan mempersekutukan Allah dengan yang lainnya. Kan? Allah Ta'ala perintahkan kita untuk berpaling daripada orang yang musyrik. Kan? Dan juga ada menyentuh tentang dalam harta kita ni ada hak orang lain. Dalam surah Az-Zariyat ini juga sebenarnya ada cerita Nabi-Nabi, termasuklah cerita Nabi Ibrahim, cerita Nabi Musa dengan Fir'aun, kaum Ad dan juga kaum Samud, Nabi Nuh dengan kaumnya, dan juga yang lain-lain lagi lah. Okey, yang disebut tentang pengajaran dan juga pengiktibarannya. Okey, jom kita tengok berkaitan dengan surah Az-Zariyat. Surah Az-Zariyat yakni angin yang menerbangkan. Jadi Allah Ta'ala bersumpahlah dalam awal surah ini. Allah Ta'ala bersumpah dengan Az-Zariyat tadi, iaitu angin yang menerbangkan. Jadi mari sama-sama kita tengok di sebalik surah ini firman Allah Subhanahu wa Ta'ala. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wadh-dhariyati dharwa.
Allah Ta'ala berfirman, okay, wadzariyati dzarwa falhamilati wiqra faljariyati yusra falmuqassimati amra innama tu'aduna lasadiq wa inna ad-dina lawaqi' was-samaa'i dzatil hubuk innakum lafi qawlim mukhtalif yu'faku anhu man ufik qutilal kharrasun alladzina hum fi ghamratin sahun yas'aluna ayyana yaumuddin yaumahum 'alan nari yuftanun dzuqu fitnatakum hadzal ladzi kuntum bihi tasta'jilun. Tengok dulu 14 ayat yang pertama ini, bagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, demi angin yang menerbangkan debu dan awan yang mengandungi hujan dan kapal-kapal yang berlayar dengan mudah dan malaikat-malaikat yang bahagi-bahagikan urusan. Sesungguhnya apa yang dijanjikan pada kamu pasti benar. Sesungguhnya hari pembalasan pasti terjadi. Demi langit yang punyai jalan-jalan, sesungguhnya kamu benar-benar dalam keadaan berbeza-beza pendapat. Dipalingkan daripadanya Al-Quran dan Rasul, ini orang yang dipalingkan. Terkutuklah orang yang berdusta, iaitu orang yang terbenam dalam kebodohan dan kelalaian. Mereka bertanya, bilakah hari pembalasan itu? Hari pembalasan itu ialah pada hari ketika mereka diazab dalam api neraka. Dikatakan pada mereka, rasakanlah azabmu ini, inilah azab yang dulu kamu minta agar disegerakan. Okey. Kita tengok sikit berkaitan dengan ni. Berkaitan dengan 14 ayat yang pertama dulu yang boleh kita tengok. Bagaimana pernah berlaku soalan kan, ditanya tentang apakah yang dimaksudkan dengan awal-awal surah Az-Zariyat ini. Disebut bahawa dalam satu riwayat daripada Amirul Mukminin Sayyidina Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhu, bahwasanya dia pernah naik mimbar di Kufah. Lalu berkata, tidaklah kamu menanyakan padaku tentang ayat dalam kitabullah SWT dan tidak pula tentang sunnah Rasulullah SAW, melainkan aku pasti akan beritahu pada kamu tentang hal yang kalian tanyakan tersebut. Jadi Sayyidina Ali pernah offer, kan, kalau ada orang nak tanya soalan kan. Kemudian Ibnul Quwa berdiri seraya berkata, ada seorang bangun, dia kata, wahai Amirul Mukminin, apa maknanya firman Allah wadzariyati zarwa, demi yang menerbangkan debu dengan sekuat-kuatnya? Lalu Sayyidina Ali radhiyallahu anhu jawab, iaitu angin. Az-zariyat yakni angin. Lalu ditanya lagi, apa makna falhamilati wiqra, dan yang mengandung hujan? Ditanya. Lalu Sayyidina Ali jawab, iaitu awan. Lalu dia bertanya lagi, kemudian apa makna faljariyati yusra, dan yang berlayar dengan mudah? Faljariyati yusra patutnya ialah yang berlayar dengan mudah. Maka Sayyidina Ali jawab, ia ini kapal-kapal. Lalu ditanya lagi, apa makna falmuqassimati amra, dan yang membahagi-bahagi urusan? Tanya Ibnu Quwa lebih melanjut, dan Sayyidina Ali jawab, yang bahagi-bahagi urusan maksudnya ataupun penafsirannya ialah para malaikat Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini di sebalik perkataan-perkataan yang disebut di awal surah Az-Zariyat ini. Adapun berkaitan dengan Al-Jariyatu Yusra. Al-Jariyatu Yusra, dan yang berlayar dengan mudah. Di sini kita akan tengok ada beberapa perbahasan. Penafsiran yang popular daripada kalangan jumhur ulama ialah kapal yang berlayar dengan mudah di permukaan air. Dan rupa-rupanya ada sebahagian yang lain, ada yang mengertikan dengan planet-planet. Dan planet-planet ni kan dia ada, kita kata tempat dia berjalan, orbit kan, bergerak di atas orbit. Maka sebahagian daripada ulama mengaitkan dengan planet-planet yang beredar dengan mudahnya dalam peredarannya, agar hal itu berturut-turut naik daripada yang rendah menuju kepada yang lebih tinggi dan kepada yang lebih tinggi lagi. Jadi di atas angin itu ada awan dan planet berada di atas awan tersebut. Sedangkan para malaikat yang bagi-bahagikan urusan itu berada di atasnya lagi, yang turut dengan membawa perintah-perintah Allah yang bersifat syar'i dan juga kauni. Jadi kalau ingat penafsiran hak bawah ni, hak kedua tadi,
Dia nak bagi ada susunan dia. Faham? Dari mula dia sebut angin. Atas angin ada awan, daripada awan kemudiannya ada pula orang kata benda lain kan. Benda lain iaitu dikaitkan dengan apa yang lebih tinggi daripada awan. Sebab itu sebahagian pandangan kaitkan dengan planet tadi. Planet yang bergerak di atas orbitnya. Jadi rupanya penafsiran itu sebab melihat kepada susunan daripada bawah ke atas, dan paling tinggi pada itu ialah para malaikat Allah. Okey. Itu di sebalik satu pandangan lagi berkaitan dengan apakah itu al-jariyatu yusra. Okey. Tadi yang kita sebut tadi tentang angin, awan, sama ada kapal atau planet tadi, kemudian para malaikat, itu adalah perkataan sumpah Allah. Apakah isi kandungan sumpah itu? Kan setelah Allah Taala bersumpah ni maksudnya nak cerita ni benda-benda ni betul-betul sungguh-sungguh. Jadi apa isi sumpah tersebut? Isi sumpah tersebut ialah innama tu'aduna lasadiq. Sesungguhnya apa yang dijanjikan pada kamu pasti benar. Maksudnya berita yang benar. Wa inna ad-dina lawaqi', dan sesungguhnya hari pembalasan, yakni hari penghisaban pasti terjadi. Artinya sudah pasti akan terjadi, tidak mungkin tidak. Kan? Setelah itu Allah Taala berfirman, was-samaa'i dzatil hubub, demi langit yang mempunyai jalan-jalan. Apakah maksudnya di sini? Kalau tengok pada pandang sisi Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, yakni langit yang mempunyai keelokan, kecantikan, keindahan dan keseimbangan. Kalau minggu lepas ada berita kan, berita hujan meteor. Wallahualam lah ibu ayah tengok ke tidak. Saya tak ada tengok pula kan. Dia kata cantik sangat. Wallahualam. Jadi alam ini sebab kita tak nampak, kita duduk bawah. Tapi orang-orang yang mungkin dalam bidang astronomi mereka mengkaji, maka mereka akan jumpa perkara tadi. Jadi kita tengok sekejap. Oh, ada masalah kamera. Sekejap. Minta maaf, tunggu sekejap. Okay. Oh. Okay. Masalah kamera saya ni. Kita terus kalau jalan-jalan minta maaf. Okey. Jadi kita tengok bagaimana disebut tentang langit yang mempunyai jalan-jalan, yakni langit yang mempunyai keelokan, kecantikan, keindahan dan keseimbangan. Okey. Disebut tentang langit alam ini, rupa-rupanya ibu ayah sekalian ni bulan Muharram ini ialah bulan Falak se-Malaysia kan. Perayaan bulan Falak. Saya asalnya tak tahu, rupanya bila tengok khutbah wilayah baru ni, kalau khutbah daripada Jawi, kita akan tahu rupanya ada khutbah tentang sempena dengan bulan Falak ni lah, bulan Muharram ni sebagai bulan Falak. Jadi satu ilmu yang makin hilang lah di kalangan masyarakat kita, iaitu ilmu Falak. Okey, yang pasti ia adalah satu ilmu yang bila baca kepada sejarahnya kita akan tahu rupanya ada sejarah, termasuklah ilmu yang masuk ke tanah Melayu ini. Okey, tuan-tuan ibu ayah sekalian, ada masalah sikit dengan kamera saya ni. Boleh tunggu sekejap tak? Ataupun tak apalah, kamera biarlah. Saya terus saya terus minta maaf. Okey. Tak boleh juga saya punya kamera ni. Please select another video camera setting. Sekejap. Tiba-tiba masalah kamera ni. Okey,
Boleh saya terus Rustia, kalau nak ni juga saya kena restart laptop ni sekejap. Ataupun saya terus dulu Kalau ni tolong maklum kat saya lah. Okey. Jadi kalau kita tengok berkaitan dengan alam tadi, di sebalik perkataan ada yang mengatakan yang dimaksudkan wassama idzatil hubub, demi langit yang punya jalan-jalan. Bagi pandangan yang lain seperti Ad-Dhahak dan lain-lainnya, dikata seperti gulungan air, kerikil dan tanaman yang jika diterpa angin sebahagiannya saling bertalian dengan sebahagian lainnya sehingga menjadi jalan. Ini satu pandangan lah di sebalik perkataan hubub tadi. Al-hubub. Hello? Assalamualaikum Ustaz. Salam ya, boleh tak? Boleh tak kalau Ustaz keluar masuk adik? Keluar balik Okey, keluar sekejap Okey, boleh Ustaz. Semua pandangan yang mungkin berbeza tadi, ada yang kata tentang keelokan kecantikan alam, ada yang kata seperti gulungan. Jadi semua pandangan tersebut merujuk pada suatu hal, iaitu keindahan dan keelokannya. Jadi bila sebut tentang langit, ada sesuatu yang sangat indah. Cuma kita sebab duduk bawah kita tak nampak. Dan sebenarnya kita duduk di atas bumi ni, kita rasa bumi ni dah luas. Bumi ni terlalu kecil nak dibandingkan dengan alam. Dan ada planet-planet lain di samping kita. Ada galaksi lain di samping galaksi Bima Sakti. Jadi luas sangat alam ini dan ianya adalah satu benda yang sangat indah. Jadi nak kena jadi angkasawan lah kita ni, kan, baru boleh nampak benda-benda tadi. Okey. Kemudian Allah Ta'ala sebut innakum lafi qawlim mukhtalif. Sesungguhnya kamu benar-benar dalam keadaan berbeza-beza pendapat. Maksudnya, wahai orang-orang musyrik, kan, sesungguhnya kamu yang sentiasa mendustakan para rasul benar-benar berada dalam perbezaan pendapat, tergoncang dan tidak pernah bersatu. Jadi kata Qatadah, sesungguhnya kamu berada dalam perbezaan pendapat antara yang benarkan Quran, ada yang mendustakan Quran. Okey, saya buat contoh cerita tentang dulu sebelum kita bincang. Al-Walid, kan? Seorang yang namanya Al-Walid, seorang yang berpengaruh, orang yang kaya. Al-Walid ni pula dia ni pakar sastra. Kan? First time dia dengar Al-Quranul Karim, Nabi baca, dia buat kesimpulan ini bukan rekaan manusia. Ini bukan rekaan manusia. Jadi sehingga kan Abu Jahal dan suku sakatnya tak tenang hatilah. Sebab orang yang berpengaruh seperti Al-Walid ini, kalau dia pergi ke tengah orang, bagi tahu Quran ni bukan rekaan, bahaya. Jadi mereka duk pujuk dia, fikirlah balik-balik, fikirlah masak-masak bersemula sekali. Satu ketika bila ditanya padanya apa pandangan kamu tentang Quran, dia kata pula, Quran ni bagi tidak lain tak bukan ialah sihir yang nyata. Jadi dia berubah. Tetapi kita tahu bahawa dalam hatinya dia menyedari hakikat kebenaran Al-Quran. Quran bukan benda yang seperti rekaan-rekaan syair yang lain. Dia ni pakar tentang syair. Dia dengar, dia tahu ini bukan biasa-biasa. Cumanya itulah yang berlaku dalam masyarakat musyrikin pada ketika itu. Ada yang mengakui, ada yang mendustakan, ada yang mengaku tapi enggan beriman. Kan? Ada yang kata mungkin dia menyadari benda ni tapi dia enggan beriman. Banyak benda lah, bukan kata itu saja dalam bab Nabi SAW. Cerita tentang anak kepada Abu Lahab, kan, yang pernah menghina Nabi SAW, meludah kalau tak silap saya, kan. Jadi bila dia buat benda yang buruk, Nabi doakan dia, Allahumma sallit alaihim kalban min kilabik, kan. Nabi pernah baca dan doa tu kat dia, kan. Doa ni kan dekat-dekat macam kita kata dalam qunut nazilah kita, kan. Jadi bila dia balik cerita pada bapa dia Abu Lahab, kan, aku tadi dah hina Muhammad sekian-sekian, lalu Muhammad doa Allahumma sallit alaihim kalban min kilabik, apa yang berlaku? Abu Lahab dah risau. Apa pula akan jadi pada anak aku ini? Sehingga dalam perjalanan dia nak pergi berniaga masa tu dengan anak dia, dia minta anak dia duduk dalam kenderaan tu duduk senyap-senyap. Duduk senyap-senyap. Sebab dia tahu kalau Nabi doa ni benda ni akan berlaku. Kan? Maksudnya dia tahu. Tapi dia enggan mengakui dan dia, kita lihat dia tak nak beriman, tapi dia tahu benda tu akan berlaku dan akhir dipendekkan kalam, anaknya mati dibaham oleh singa.
Dia dah jaga dah habis mungkin dah suruh sembunyi dalam kenderaan, tapi akhirnya anak dia mati di bawah singa dan dia tahu benda itu pasti akan berlaku. Tapi dia enggan juga beriman. Ini yang masalah yang berlaku kepada orang musyrik. Kesombongan itulah yang menyebabkan mereka tidak mahu beriman. Jadi ada yang benarkan Quran, ada yang mendustakan Quran. Kemudian yu'faku anhu man ufik, dipalingkan daripadanya, yakni Rasul dan Al-Quran, orang yang dipalingkan. Maksudnya pendapat yang berlainan itu ditujukan kepada orang yang memiliki kesesatan dalam dirinya. Kerana dia merupakan pendapat yang batil, yang mengikuti dan berpaling kepadanya hanyalah orang yang sesat dan bodoh yang tidak mempunyai pemahaman sama sekali mengenai firman Allah, yu'faku anhu man ufik, dipalingkan daripadanya Rasul dan Al-Quran, orang-orang dipalingkan. Kata Ibn Abbas radhiyallahu anhu dan juga As-Suddi, dia kata yang berpaling darinya adalah orang-orang yang sesat. Yang berpaling daripada Al-Quran dan juga Rasul ialah orang-orang yang sesat lah. Tak nak ikut Nabi, tak nak ikut Al-Quran. Yang ni yang dipalingkan daripada Al-Quran itu adalah orang yang mendustakannya. Kemudian Allah Ta'ala berfirman, Qutilal kharrasun, terkutuklah orang-orang yang banyak berdusta. Kata Mujahid, iaitu orang yang berdusta. Lebih lanjut lagi dikatakan bahawa demikian itu sebagaimana yang terdapat dalam surah Abasa, Qutilal insanu ma akfarah, binasalah manusia alangkah amat sangat kekafirannya. Apakah itu kharrasun? Al-kharrasun adalah orang-orang yang mengatakan, oh kami tidak akan dibangkitkan. Kalau ibu ayah perasan, mana-mana surah Makkiyah yang kita jumpa, cerita tentang Nabi-Nabi, hatta sebelum Nabi Muhammad SAW pun, inilah juga satu topik keimanan yang menjadi masalah bagi mereka, iaitu enggan untuk beriman adanya hari kebangkitan. Baca banyak surah Makkiyah ada cerita benda begini, ibu ayah sekalian. Mereka pertikaikan apakah orang yang telah mati dah jadi hancur lebur tulang belulang dia kan, apakah dia akan dikembalikan. Ini antara perkara yang selalu berlaku dalam pelbagai zaman. Jadi dikaitkan dengan Al-Kharrasun itu orang yang mengatakan kami tidak akan dibangkitkan. Masih lagi berkaitan dengan Qutilal Kharrasun, kan? Kata Ali bin Abi Talha yang meriwayatkan daripada Ibn Abbas radhiyallahu anhuma, jadi Ibn Abbas kata yakni terlaknatlah orang yang ragu. Qutila kan, kita baca qatala ni bunuhnya kan, tapi disebut qutila ni termasuklah juga tentang terlaknatlah, binasalah. Banyak kita jumpa perkataan qutila. Contohnya apa dia lagi dalam surah Al-Buruj, qutila ashabul ukhdud. Ini satu celaan lah kepada orang-orang yang melakukan kesalahan. Dalam konteks ini terkutuklah, terlaknatlah orang-orang yang meragui adanya hari kebangkitan. Demikian pula dikatakan oleh Mu'adz radhiyallahu anhu dalam khutbahnya, binasalah orang yang ragu-ragu. Sedangkan Qatadah kata al-kharrasun berarti orang yang suka berprasangka dan juga menduga-duga. Tadi tak yakin, ada pula yang kaitkan dengan orang yang suka berprasangka dan juga menduga-duga lah kan. Alladzina hum fi ghamratin sahun, iaitu orang-orang yang terbenam dalam kejahilan yang lalai. Kata Ibn Abbas radhiyallahu anhuma dan beberapa ulama yang lain, iaitu yang tenggelam dalam kekufuran dan keraguan mereka tengah lagi lalai. Yas'alunaka ayyana yaumuddin, mereka bertanya bilakah hari pembalasan. Jadi sebenarnya mereka tanya tu bukanlah jujur nak tahu tarikhnya bila, tetapi persoalan itu lebih kepada nak mendustakan, mengingkari dan meragukan kan. Mereka menganggap mustahil. Jadi bila tu bukan maksud dia nak tahu tarikh ataupun waktu kan. Macam setengah orang dia kata bila nak datang ya. Maksud dia sebenarnya dia tahu dah takkan datang kan. Jadi dia tak nak terima. Jadi persoalan itu lebih kepada nak sindir ataupun nak mendustakan berkaitan adanya hari pembalasan. Yaumahum 'alan nari yuftanun, hari pembalasan itu ialah hari pada ketika mereka diazab di atas api neraka. Jadi kata Ibn Abbas dan lain-lain, yuftanun berarti mereka akan diseksa. Mereka diseksa.
Kata Imam Mujahid, sebagaimana dibakarnya emas di atas api. Nak cerita tentang orang yang dibakar atas api, orang-orang yang diazab sebagaimana orang-orang yang kafir, orang yang musyrik yang diazab oleh Allah atas api neraka Allah Subhanahu wa taala. Jadi yuftanun dikaitkan dengan dibakar. Zuqu fitnatakum, rasakanlah azabmu itu. Mujahid berkata rasakanlah pembakaran kamu, sedangkan ulama lainnya mengatakan azab kalian hadzal ladzi kuntum bihi tasta'jilun, inilah azab yang dulu kamu minta supaya disegerakan. Maksudnya ucapan ini ditujukan pada mereka sebagai suatu celaan, hinaan dan juga merendahkan mereka sebab mereka pernah satu ketika dahulu mendustakan adanya azab api neraka. Satu hari nanti mereka tengok sendiri azab api neraka dan pakat rasalah apa yang dulu semasa hidup mereka dustakan. Okay, jom kita tengok lagi ayat 15 hingga ayat yang ke-23. Allah Ta'ala berfirman, Innal muttaqina fi jannatin wa uyun, akhidhina ma atahum rabbuhum, innahum kanu qabla dhalika muhsinin, kanu qalilan minal layli ma yahja'un, wa bil ashari hum yastaghfirun, وفي أموالهم حق للسائل والمحروم وفي الأرض آيات للموقنين وفي أنفسكم أفلا تبصرون وفي السماء رزقكم وما توعدون ورب السماء والأرض إنه لحق مثل ما أنكم تنطقون. Okay. Allah Ta'ala berfirman, sesungguhnya orang yang bertakwa berada di dalam taman-taman syurga dan mata air. Mereka mengambil apa yang diberikan Tuhan kepada mereka. Sesungguhnya mereka sebelum itu, yakni di dunia, adalah orang yang berbuat baik. Mereka sedikit sekali tidur pada waktu malam dan pada akhir malam mereka memohon keampunan kepada Allah. Dan pada harta benda mereka ada hak untuk orang miskin yang meminta dan orang miskin yang tidak meminta. Dan di bumi terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi orang yang yakin. Dan juga pada dirimu sendiri, maka apakah kamu tidak memerhatikan? Dan di langit terdapat sebab-sebab rezekimu dan apa yang dijanjikan pada kamu. Maka demi Tuhan, langit dan bumi sesungguhnya apa yang dijanjikan itu pasti terjadi seperti apa yang kamu ucapkan. Okey, kali ini kita tengok pula bagaimana janji Allah kepada orang-orang yang bertakwa. Di mana Allah Ta'ala berfirman, mengkhabarkan tentang orang-orang yang bertakwa pada Allah, bagaimana balasan pada hari kiamat. Mereka akan berada di syurga dan di beberapa mata air. Berbeza dengan orang yang berada dalam kesengsaraan, mereka mendapat azab, siksaan, pembakaran dan pembelengguan. Okey, jadi kita pernah sebut itu kan. Banyak yang offer-offer dalam Quran ini yang sepatutnya orang Arab bila mereka faham mereka kena terima, sebab offer-offer ni dari sudut di dunia pun mereka berkehendak. Di akhirat balasannya kita kata berganda-ganda lah. Contoh disebut tentang dalam syurga ni ada buah-buah. Sedangkan di Mekah ni bukanlah sebuah negeri yang subur untuk tanam buah-buah. Kan? Mekah bumi yang tandus. Tiba-tiba diceritakan dalam syurga ni ada mata air, ada sungai. Maka sepatutnya kontra dengan apa yang mereka lalui semasa hidup. Orang-orang Arab dulu patutnya ghairah dengan seruan-seruan dakwah Nabi kerana ganjaran yang sangat-sangat mereka inginkan di dunia lagi pun. Apatah lagi di akhirat, kebaikan itu tak terbayang nak dibandingkan dengan apa yang ada di dunia. Okey. Kemudian Allah Ta'ala sebut tentang akhidina ma atahum rabbuhum, sambil mengambil apa yang diberikan pada mereka oleh Tuhan mereka. Ini merupakan keterangan yang lebih terperinci bagi firman Allah Ta'ala fi jannati wa uyun tadi. Jadi ada perinciannya. Jadi orang-orang yang bertakwa di dalam syurga kan, dan mata air, dan mereka mengambil segala kenikmatan, kebahagiaan serta ketenteraman yang diberikan Tuhan kepada mereka. Allah Ta'ala sebut innahum kanu qabla dhalika muhsinin, sesungguhnya mereka sebelum itu. Sebelum itu yang dimaksudkan ialah di dunia. Okey, ini cerita tentang hari akhirat. Sebelum hari akhirat itu di dunia, maka orang bertakwa itu di dunia ialah orang yang berbuat baik. Setelah itu Allah Ta'ala sebutlah apa contoh-contoh kebaikan. Contoh kebaikan yang mereka buat masa mereka di dunia dulu. Jom kita tengok.
kanu qalilan minal laili ma yahja'un. Mereka sedikit sekali tidur di waktu malam. Cumanya di sini para ulama berbeza pandangan. Ada dua pendapat lah. Pendapat pertama bahawa ma dalam ayat tersebut berfungsi seperti ma nafiyah. Ma nafiyah ni maksudnya tidaklah kan. Jadi artinya hanya sedikit sekali mereka tidur pada malam hari. Jadi mereka tidur sedikit sekali pada malam hari. Kata Ibn Abbas radhiyallahu anhuma, tidak ada malam yang terlewatkan melainkan mereka mengambilnya meskipun hanya sedikit sekali. Maksudnya orang-orang bertakwa yang layak dapat syurga ni, mereka akan ambil juga hidupkan malam walaupun mungkin dapat sedikit saja. Kan? Kemudian ada cerita, Qatadah menceritakan daripada Mutarrif bin Abdullah. Tidak ada malam yang datang kepada mereka melainkan mereka mengerjakan salat pada Allah baik pada awal ataupun pada pertengahannya. Anas bin Malik radhiyallahu anhu dan juga Abu Aliyah mengatakan mereka mengerjakan salat di waktu Maghrib dan Isyak. Abu Ja'far Al-Baqir mengatakan mereka tidak tidur sehingga mereka mengerjakan salat malam. Ini pandangan-pandangan lah. So ada yang kaitkan dengan Maghrib dan Isyak. Paling tidak ibu ayah sekalian, kita paling tidak jagalah solat Isyak dan subuh berjemaah. Paling tidak. Sebab apa? Sebab Nabi bagi gambaran pada kita, siapa yang solat Isyak berjemaah, kelebihannya seperti menghidupkan sebahagian malam. Siapa yang solat subuh berjemaah, kelebihannya seperti menghidupkan menghidupkan sepanjang malam. Dia penuh malamnya. Jadi paling tidak jagalah dua benda ini. Kalaupun kita asyik bangun dah azan, ataupun tak sempat bangun dan sebagainya, tapi kita jagalah ni, walaupun musim tak ada pergi masjid ni, dengan family kita, jagalah solat Isyak dan subuh berjemaah. Jadi pandangan pertama ma tadi berfungsi sebagai ma nafiyah. Adapun dalam pandangan yang kedua, ma dalam tersebut ialah ma masdariyah, yang berarti mereka hanya sedikit sekali tidur pada malam hari. Kalau tadi mereka tidak tidur, kita kata mereka hanya sedikit tidur pada malam hari. Jadi orang kata yang kedua ni lebih pada masdariyah. Penafsiran ini pula yang terjadi pilihan Ibnu Jarir mengenai firman Allah, kanu qalilan minal laili ma yahja'un. Mereka sedikit kali tidur di waktu malam. Qatadah mengatakan bahawa Ahnaf bin Qais mengemukakan mereka tidak tidur melainkan hanya sebentar sekali. Dan kemudian ia mengatakan dan aku tidak termasuk orang yang disebutkan dalam ayat ini. So apapun pandangan tadi, perbezaan pandangan tadi, ia menyentuh tentang bagi orang-orang yang bertakwa tadi, yang dijanjikan syurga bagi mereka ini, antara rutin mereka ialah menghidupkan malam. Jadi dikaitkan dengan kurang tidur tu bukan bermaksud sebahagian orang kita hari ni. Sebelum ni ada orang mengadu ke, Ustaz, saya tak tahu nak buat macam mana kan. Dia kata ada dalam keluarga dia orang ni yang jenis malam tak tidur. Kita ingat bagus malam tak tidur, kira mulai rupanya main game. Masya Allah, main game sampai subuh. Ini bukan calon-calon orang. Sebab tu kita kata ni antara wabak baru yang kita kata bahaya lah. Kan? Ketagihan. Sebelum ni kita dengar ketagihan dadah, ketagihan apa lagi, gam, ketum. Ni ketagihan game pun boleh tahan juga dahsyatnya. Jadi hak game tadi pun tak tidur malam banyak juga. Tidur sikit je. Tapi ciri dia tak kena. Jadi apa pun penafsiran, yang dimaksudkan ialah malam hari mereka dihidupkan dengan ibadah. Bukan bermaksud tak tidur itu dari sudut tak tidur saja, tapi buat maksiat. Tidak. Kan? Tapi yang dimaksudkan di sini ialah mereka mengisi malam, panjangkan malam itu dengan ibadah. Al-Hasan al-Basri mengatakan bahawa Ahnaf bin Qais pernah berkata, diperlihatkan amalku pada amal para penghuni syurga. Ternyata ada suatu kaum yang beri kami jarak yang sangat jauh. Bahawasanya ada satu kaum yang kami tidak dapat sampai pada amal perbuatan mereka, di mana mereka hanya tidur sebentar saja pada malam hari. Kemudian amalku diperlihatkan pada amal para penghuni neraka. Ternyata ada suatu kaum yang tidak pernah terdapat kebaikan sama sekali dalam diri mereka, mendustakan kitabullah dan rasulnya, mendustakan hari kebangkitan setelah kematian. Dan aku dapatkan pula suatu kaum yang mendapat kedudukan yang baik di akhirat, padahal selama di dunia mereka mencampur adukkan amalan yang soleh dengan amalan yang tidak soleh.
Imam Ahmad meriwayatkan daripada Abdullah bin Umar, dia berkata, sesungguhnya Rasulullah SAW pernah bersabda, inna fil jannati ghurafan yura zahiruha min batiniha wa batinuha min zahiriha. Sesungguhnya dalam syurga terdapat bilik-bilik, kamar-kamar yang bahagian luarnya terlihat daripada bahagian dalamnya dan bahagian dalamnya terlihat daripada bahagian luarnya. Jadi Abu Musa Asy'ari berkata, untuk siapakah semuanya itu, wahai Rasulullah? Maka Nabi jawab, iaitu bagi orang yang melembutkan ucapan, memberikan makan, dan sentiasa bangun malam kerana Allah di saat orang-orang tengah tertidur nyenyak. So ada bilik yang special dalam syurga nanti yang Allah Ta'ala sediakan untuk siapa yang disebutkan oleh Nabi, iaitu orang yang lembut ucapan, bagi makanan, dan juga qiyamul lail. Ini antara amalan-amalan baiklah. Kalau kita perhatikan dalam 3 benda yang disebutkan ini, 2-nya juga Nabi sebut masa Nabi awal-awal kita kata masuk ke Madinah. Tu Haji Haznan kata, alhamdulillah walaupun tak lepas masjid, seluruh keluarga dapat solat berjemaah, ibu, isteri, anak, cucu, Allah Akbar, rahmat kurniaan Allah. Alhamdulillah. Yang pasti bila sebut tentang tak lagi masjid ni kan, teringat kita pada sebuah hadis lagi yang menceritakan tentang bagaimana amalan yang kalau kita duk biasa buat, tiba-tiba terhalang. Mungkin terhalang tu kerana musafir ataupun sakit. Walaupun kita tak boleh buat disebabkan halangan tadi, tapi pahala tetap berjalan seperti mana kita duk buat. Kenapa? Sebab masa boleh buat dulu, kita dah menjadi rutin. Jadi pahala itu tetap berjalan walaupun kita terhalang disebabkan sakit ataupun kita kata musafir tadi. Jadi kita pun harapkan moga-moga terhalangnya kita sebab wabak ini dengan ijtihad daripada ulama di peringkat Perdana Mufti dan sebagainya, kita harapkan Allah tetap bagi pahala yang berterusan pada kita walaupun kita tak dapat sebagaimana sebelumnya, dan doakan Allah Ta'ala akan permudahkan kita kembali insya-Allah. Okey, kita sambung. Dalam ayat tadi juga disebut tentang wabil asharihum yastaghfirun. Dan di akhir-akhir malam mereka memohon ampun. Kan? Memohon ampun. Okey, kalau perasan tentang wabil asharihum yastaghfirun, di akhir-akhir malam mohon ampun, kata Imam Mujahid dan beberapa ulama lainnya, yakni mengerjakan salat. Sedangkan ulama lainnya mengatakan yakni bangun malam dan mengakhirkan permohonan ampun hingga waktu sahur. Kan? Dan juga dalam ayat surah Al-Imran, wal mustaghfirina bil ashar, dan orang yang mohon ampunan pada waktu sahur. Jadi ini antara waktu terbaiklah untuk kita berdoa. Okey. Jadi bila sebut tentang doa minta ampun pada Allah ni, dia ada waktu-waktu terbaik. Walaupun kita tahu waktu mana-mana pun mintalah ampun, tapi ada waktu-waktu yang baik untuk kita minta ampun, antaranya tadilah akhir malam ataupun waktu sahur. Maka teringat saya pada perbahasan tentang surah Yusuf. Dan ketika mana abang-abang Nabi Yusuf insaf dah tu, balik ke rumah jumpa ayah mereka Nabi Yaqub, mereka meminta pada Nabi Yaqub supaya Nabi Yaqub mintalah ampun pada Allah untuk mereka. Di sini ada beberapa pandangan lah. Kenapa, apa yang boleh kita ambil pengajaran daripada kisah anak-anak Nabi Yaqub minta keampunan daripada Allah. Bukankah kita ni boleh istighfar sendiri-sendiri? Di sini ulama bahas tentang apa? Salah satu daripada perkara kita panggil jalan tawassul. Tawassul yang dibolehkan iaitu kita bertawassul melalui orang-orang soleh yang mendoakan kita. Jadi mereka minta Nabi Yaqub tu sebagai jalan tawassul lah, untuk mereka minta Nabi Yaqub doakan keampunan untuk mereka. Tetapi apa yang dijawab oleh Nabi Yaqub, saufa astaghfiruk. Saufa, dia kata aku akan minta maaf, aku akan minta ampun. Maksudnya akan ni bukanlah bermaksud Nabi Yaqub terus minta ampun, tapi lepas ni akan. Persoalannya, kenapa yang Nabi Yaqub kata saufa astaghfiru lakum rabbi? Kan? Kenapa yang Nabi Yaqub kata aku akan mohon ampunan bagimu kepada Tuhanku? Kenapa akan? Kenapa bukan sekarang? Okey, ada dua pandangan paling kurang. Yang pertama, Nabi Yaqub ni manusia, ada hati dan perasaan.
Apa yang dibuat oleh anak-anak dia tu sangat-sangat memberi kesan pada hati dia. Jadi dia minta masa sikit lah sebagai manusia, bagi aku tenang Sat, hilang sikit perasaan aku marah kat hampa ni, geram kat hampa ni, jadi bagi tenang sikit. Itu satu pandangan. Yang kedua, kenapa yang Nabi Yaqub kata saufa astaghfiru lakum rabbi, kenapa dia kata aku akan minta ampun? Akan. Bukan sekarang, kenapa akan? Kerana dikata banyak ahli tafsir kata ia nak mengakhirkan permohonan tersebut sampai waktu sahur. Dia nak mohon keampunan untuk anak-anak dia ni bila waktu terbaik untuk minta ampun, iaitu waktu sahur. So kita kata dengan arti kata lain, lepas ni ibu ayah sekalian, kalau kita puasa sunat ke puasa wajib ke nanti, jangan lepaskan peluang waktu sahur ialah waktu untuk kita bermohon ampun pada Allah di samping kita berdoa. Ini waktu terbaik. So manfaatkanlah waktu sahur. Kemudian, wa fi amwalihim haqqul lis-sa'ili wal mahrum. Dan pada harta-harta mereka ada hak untuk orang-orang miskin yang meminta dan orang miskin yang tidak mendapat bahagian, tak meminta. Ketika Allah mensifatkan mereka dengan salat, maka dia melanjutkan penyifatan mereka dengan patuh bayar zakat dan berbuat baik dan menyambung silaturahim. Jadi selalu dikaitkan bila salat, kemudian ni sebut tentang zakat ataupun buat baik tentang harta. Secara tak langsung menjadi pengajaran pada kita ibu ayah sekalian, betapa sempurnanya agama kita. Kalau agama orang lain mungkin bila sebut tentang ibadah, dia menyentuh tentang tanggungjawab hamba dengan Tuhan. Tapi dalam agama Islam ada ibadah yang berkait tentang hablum minallah, ada ibadah yang berkait tentang hablum minan nas. Tanggungjawab kita bukan hanya sekadar beribadah yang kaitkan kita dengan Allah, tapi ada juga yang bersifat kita dengan sesama makhluk. Maka ibu ayah dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, sama ada berkaitan dengan zakat, berkaitan dengan infak, sedekah dan sebagainya. Okey, kita tengok lagi. Termasuk juga dalam bab menyambung silaturahim. Wa fi amwalihim haqqun, dan pada harta mereka ada hak, iaitu bahagian yang mereka berikan pada orang-orang yang meminta dan juga orang yang tidak mendapat bahagian. Yang dimaksudkan dengan as-sa'il adalah orang yang langsung mengaju permintaan, sedangkan yang punya hak, sebagaimana diriwayatkan oleh Imam Ahmad daripada Fatimah binti Husain daripada ayahnya itu Al-Husain bin Ali radhiyallahu anhuma, Rasulullah SAW pernah bersabda, lisa'ili haqqun wa in jaa'a 'ala faras. Bagi orang yang minta itu ada hak meskipun dia datang dengan menunggang kuda. Jadi ada orang yang termasuk dalam kategori demikian. Adapun al-mahrum. Al-mahrum di sini orang miskin yang tidak mendapat bahagian. Kata Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma dan juga Mujahid, iaitu orang yang bernasib buruk. Dia tidak mendapat bahagian dari dalam Islam, iaitu tidak mendapat bahagian daripada Baitul Mal. Tidak mempunyai usaha dan tidak pula mempunyai keahlian untuk mencari nafkah. Ummul Mukminin Sayyidina Aisyah radhiyallahu anha berkata, iaitu orang yang bernasib buruk yang usahanya nyaris tidak mendatangkan kemudahan untuk dirinya. Sedangkan Ad-Dhahhak mengemukakan iaitu orang yang tidak mempunyai harta benda melainkan harta benda itu cepat habis. Demikian ditetapkan oleh Allah baginya. Ibnu Abbas, Ibnu Sayyid berkata, ada lagi pandangan yang maksudkan al-mahrum lagi, orang yang tidak mempunyai apa-apa. Ada lagi mengatakan al-mahrum adalah orang yang tidak meminta sesuatu apapun kepada orang lain. Okey. Jadi orang miskin ni ada banyak kategori. Kalau kita nak ambil pada pandangan yang tidak meminta, tuan-tuan, orang susah ni ada yang jenis minta. Kadang-kadang kita tak suka juga jenis orang minta ni. Tapi tuan-tuan, ada juga orang yang dia susah. Orang tak tahu. Dan dia jenis tak meminta. Dia tak suka meminta dan dia berusaha jugalah setakat yang dia boleh. Tapi mungkin dia masih lagi susah. Jadi tuan-tuan, jangan lupakan juga orang yang macam ni. Jangan kita hanya sekadar pandang orang yang meminta. Orang yang minta ni kadang-kadang memang orang yang berhak lah. Ni musim-musim PKP ni kita jumpa macam-macam lah kan. Memang dia berhak satu hal dan dia layak, okey lah. Tapi ada juga yang dia jenis suka meminta-minta. Minta merata. Dan sekali dia suka pula dengan kehidupan meminta tanpa berusaha. Ini kita pun tak sedang juga. Tapi jangan lupakan orang yang susah jenis tak minta. Saya ada kawan tuan. Kawan ni jenis sama-sama duk terlibat buat program bagi bantuan dekat asnaf. Sampai satu ketika tu kami cuba tengah selesaikan isu orang miskin yang buka sebab kawas tak boleh dibuka, dia dah sangkut bayar sewa rumah.
Jadi dia pun, saya bincang dengan dia pun tolong cari, dapatlah kan. Ada orang sudi bayarkan sewa rumah untuk orang tersebut. Bila duduk dengan dia sembang-sembang, rupa-rupanya dia hak duk tolong orang ni, dia pun sangkut lagi bayaran sewa rumah dia. Masya Allah. Ha, ni tuan-tuan. Jadi jangan lupa orang macam ni. Dia duk sibuk bantu orang. Rupanya dia pun susah. Kita tak tahu. Cuma dia perangai tak meminta. Dia duk kira nak selesaikan hak orang minta. Jadi tuan-tuan jangan lupakan kawan-kawan kita, orang sahabat-sahabat kita yang jenis macam ni. Dan mereka ini juga antara yang layak kita bagi bantuan kepada mereka. Ada hak dalam harta kita yang perlu kita bagi kepada mereka. Kemudian dalam sebuah hadis, Nabi SAW pernah bersabda, orang miskin itu bukanlah orang yang berkeliling mendatangi orang-orang, baik ia diberi satu ataupun dua suap, satu butir pun dua butir kurma. Tetapi orang miskinlah orang yang tidak mendapat sesuatu yang menjadikannya merasa cukup dan keadaannya tidak diketahui sehingga diberi sedekah. Jadi tuan, kita kata inilah hakikat sebenarnya orang miskin. Tak semestinya orang miskin dia jenis orang jenis datang minta-minta. Ada lagi golongan yang bukan jenis minta-minta. Tapi bila kita siasat, bila kita cek, rupa-rupanya tuan mereka ini juga sedang kesusahan. Jadi tuan-tuan, fasa musim-musim ni tuan-tuan, ambillah peluang untuk kita tanya-tanya khabar kawan-kawan kita. Lagi-lagi jenis kawan kita ni jenis bukan meminta. Hak jenis suka minta tu satu hal lah kan. Tapi jenis hak jenis tak minta ni. Tapi kita renung, maka tuan-tuan tolonglah mereka-mereka yang dalam keadaan demikian. Kata Ibn Jarir al-mahrum adalah orang yang tidak mempunyai harta benda dengan cara apapun. Sedangkan harta bendanya telah disirna, baik dia tidak mampu berusaha maupun harta benda telah dibinasa ataupun rosak dan lain-lainnya. Jadi macam-macam lah yang kita jumpa tuan-tuan. Ada orang sebelum ni dia bukan senarai asnaf pun. Tapi asnaf sementara ni kan. Musim PKP tak boleh kerja dan sebagainya. Jadi nak kena tengoklah orang macam ni. Wa fil ardi ayatul lil muqinin, dan di bumi itu terdapat tanda-tanda kuasa Allah bagi orang yang yakin. Maksudnya dalam bumi terdapat bahagian tanda yang menunjukkan keagungan penciptaannya, kekuasaannya yang sangat jelas. Macam-macamlah tumbuh-tumbuhan, binatang dan segala makhluk-makhluk Allah. Yang ayat di sini, ayat itu bukanlah ayat tanziliyah saja, tapi ayat ini lebih pada ayat takwiniyah, iaitu ayat yakni tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu Wa Taala. Wa fi anfusikum, dan juga pada diri kamu sendiri. Afala tubsirun, maka apakah kamu tidak memperhatikan? Kata Qatadah, barang siapa yang bertafakur, memikirkan penciptaan dirinya sendiri, maka dia akan mengetahui bahawa dirinya itu hanya diciptakan dan dilenturkan persendiannya semata-mata untuk beribadah. Tuan-tuan, kata Qatadah, kita ni pun kena fikir diri kita. Kalau kita betul-betul renung diri kita, fikir habis-habis. Allah ni nikmat, itu nikmat, ini boleh buat, itu boleh buat. Kita nak dibandingkan dengan cicak, kita boleh buat macam-macam, cicak tak boleh kan. Jadi macam-macam benda yang kita tengok pada diri kita yang akhirnya kalau betul-betul renung, dia akan menginsafkan kita dan penghujungnya kita fikir, Allah, aku ni diciptakan tak bukan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Wa fis sama'i rizqukum, dan di langit terdapat sebab-sebab rezekimu, yakni hujan. Wa ma tu'adun, dan terdapat pula apa yang dijanjikan pada kamu, iaitu syurga. Demikian yang dikemukakan oleh Ibn Abbas radhiyallahu anhuma dan juga yang lain-lainnya. Sufyan As-Sauri mengatakan, Al-Wasil Ahdab pernah membacakan ayat ini, wa fis sama'i rizqukum wa ma tu'adun, dan di langit terdapat sebab-sebab rezekimu dan terdapat pula apa yang dijanjikan pada kamu. Lalu dia mengatakan, mengapa rezekiku diperlihatkan di langit padahal aku mencarinya di bumi? Kemudian dia memasuki lubang dan berdiam selama 3 hari. Dia tidak mendapat sesuatu pun, dan pada hari ketiga tiba-tiba di sisinya terdapat rutab, kurma basah yang sebahagian masak, separuh masak lah. Dia mempunyai saudaranya yang memiliki niat yang lebih baik daripada dirinya. Lalu saudaranya itu masuk bersamanya sehingga kurma itu menjadi 2 butir. Mereka tetap memperlakukan hal itu hingga kematian misahkan mereka. Yang dia ceritalah. Okey. Tuan-tuan dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Kita tutup dengan ayat fa warabbis samaa'i wal ard innahu lahaqqum mislama annakum tantiqun, maka demi Tuhan langit dan bumi, sesungguhnya yang dijanjikan itulah benar-benar akan terjadi seperti perkataan yang kamu ucapkan. Melalui ayat ini Allah Taala bersumpah dengan zatnya yang maha mulia bahawa apa yang telah Allah Taala janjikan pada kita berkaitan dengan hari kiamat, kebangkitan, pembalasan pasti akan terjadi. Dia tidak mungkin tidak. Dia pasti akan terjadi. Hal ini merupakan satu kebenaran yang tidak mengandungi keraguan sama sekali. Maka janganlah kita sama sekali meragui
akan adanya hari kiamat, hari kebangkitan. Jadi kita tengok ini menyentuh tentang keimanan pada hari akhirat. Moga-moga keimanan pada hari akhirat inilah secara tak langsung tuan-tuan bagi motivasi pada kita untuk kita menjaga amal kita, motivasi untuk buat benda baik, pada masa yang sama menjadi suatu peringatan yang menghalang kita untuk buat benda-benda yang dilarang oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kita berhenti dulu pada ayat 23. Insya-Allah ibu ayah sekalian dalam pertemuan akan datang kita akan sambung ayat yang ke-24. Wallahu a'lam. Takat dulu untuk tengah hari ini. Terima kasih Tuan Haji Aznan tolong catat nota-nota kita. Moga-moga ia termasuk dalam perkara-perkara amal yang bermanfaat untuk kita bersama insya-Allah. Wallahu a'lam. Kita tangguh dulu. A'udzubillahi as-sami'il 'alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shiqara. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil waj'alna minal ulama'is salihin. Allahumma inna na'udzubika minal baras wal junun wal judar min sayyi'il asqam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Insya-Allah Tuan Haji Aznan nak pergi misi ke Yan. Ada dah dia orang tolak tadi Tuan Haji Aznan. Lepas ni kalau ada lagi kita bagi tahu insya-Allah. Okey, kita tangguh dulu dengan tasbih kafarah dan suratul Asr. Okey, wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Haji Asnan ada kat mana tu? Ada dekat Melaka ke? Dekat section 9? Terima kasih Ustaz. InsyaAllah sama-sama kita jumpa lagi. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum. Assalamualaikum Ustaz. Terima kasih. Oh, ada Bangi insyaAllah. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Terima kasih Ustaz. Saya pun kat Bangi walaupun background Masjid Nabawi. Doakanlah Allah Ta'ala pun mudahkan kita sampai lagi ke sana insyaAllah. Assalamualaikum. Salam. Okey, jumpa lagi. Saya pun untuk diri dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.